sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman. Dan pandemik COVID-19 membuka mata kita kepada kepentingan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Kini simptom seperti bersin, hidung tersumbat, kita lihat semakin dititik beratkan kerana mungkin hampir sama dengan simptom coronavirus ataupun mungkin ramai yang masih keliru, dan simptom-simptom ini seringkali menjadi masalah terutamanya pada waktu pagi. Tetapi ia juga mungkin petanda anda menghidap masalah restung, satu gejala yang tidak asing lagi buat rakyat Malaysia. Dan adakah simptom ini hanya berpunca daripada alahan atau sebenarnya simptom kepada masalah yang lebih serius seperti radang sinus atau ketembuhan dalam hidung? Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang gejala restung pagi ini, siapa Nailah, tetamu istimewa kita? Tetamu kita bersedia menerusi Skype Dr. Ahmad Kushairi Khalid, merupakan pakar otorinolaryngologi. Mungkin kita boleh minta doktor untuk jelaskan ataupun betulkan sebutan bidang itu. Dan doktor juga merupakan pakar dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih doktor bersama kami pagi ini. Kita nak tahu terma resdung ni selalu kita dengar, tapi apa sebenarnya dimaksudkan dengan masalah resdung dan apa simptom yang paling common? Terima kasih. Boleh dengar ke? Boleh. Teruskan doktor. Terima kasih pada soalan tu. Jadi untuk soalan pertama tu, tadi bidang yang cover untuk resdung ni adalah otorinolaryngologi lah. Jadi ini sebenarnya dalam bahasa Latin, telinga, hidung dan tekak. Cumanya bila dia latinkan tu dia jadi susah sikit nak sebut. Jadi masalah resdung ni untuk kita biasanya orang Malaysia dia bercakap tentang masalah hidung lah, tapi resdung ni tak spesifik. Bukan seperti dalam saintifik punya definisi resdung. Tapi apabila kita cerita resdung ni, orang berkaitkan dengan masalah hidung. Sebenarnya resdung ni untuk orang Malaysia ni, allergic rhinitis pun dia panggil resdung, sinusitis pun dia panggil resdung. Allergic rhinitis ni ada alahan pada debu habuk hama, yang sinusitis ni adalah radang pada ruang sinus di dalam tengkorak kita. Itu pun kita panggil resdung. Tapi bila orang cakap resdung dekat Malaysia, 3 common ataupun simptom yang paling selalu dihidapi adalah bersin di waktu pagi, sumbat hidung dan juga berhingus setiap pagi. Ini adalah 3 simptom yang paling utama. Doktor, ketika mana kita menghadapi pandemik COVID-19, simptom COVID-19 juga seakan-akan lebih kurang dengan simptom resdung juga. Jadi macam mana kita nak bezakan antara kedua-duanya, sebab takut nanti cetus kebimbangan yang tanpa diduga pula. Betul. Dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni, semua orang berhati-hati, semua orang punya persepsi sangat skeptikal, terutamanya kepada orang yang bersin, blok, sumbat. Semua ingat, oh ini mungkin COVID. Akan tetapi disebabkan oleh persepsi sebegitu, kita tak boleh nak mengelak ataupun menyalahkan persepsi itu. Selalunya saya pun banyak di mana keadaan kawan-kawan saya sendiri ataupun pesakit-pesakit saya yang cakap, doktor, anak saya ni dah lama dah blok, bersin, sumbat pagi-pagi kan, tapi sekarang ni sebab orang takut COVID, dia dah tak boleh hantar ke pusat jagaan harian contohnya. Dia tak boleh diterima untuk pergi ke kelas, ke sekolah sebelum PKP baru ni kan. Bila sekolah buka sekejap, dia orang tak terima. Kerana dia orang takut benda tu adalah simptom COVID. Betul. Setengah simptom antara COVID dan juga masalah resdung ni overlap. Bersin boleh, sumbat, berhingus. Akan tetapi untuk COVID ni, dia boleh ada suhu badan yang tinggi, ataupun hilang deria bau, ataupun untuk budak-budak ni kurang aktif, kurang makan ke, ataupun dia tak seaktif seperti biasa. Semua ni yang perlu kita tekankan juga. Untuk kita betul-betul pasti oh ini bukan COVID, sudah tentulah kita kena buat swab test tu. Swab test tu adalah benda yang paling, yang kita boleh kata, oh ini confirm anak saya memang tak ada COVID. Sebab sekarang ni memang keadaannya sebegitu, selagi kita tak buat swab test, orang akan ingat, oh ini mungkin COVID. Tetapi dari segi statistiknya, kebanyakan simptom tersebut adalah disebabkan oleh resdung. Tapi kita tak mahu kita miss ataupun kita terlepas pandang masalah COVID ni. Itu keadaan semasa. Sebab tu orang selalu confuse, ini COVID ataupun ini resdung.
Dan doktor, simptom-simptom yang paling common kita lihat hidung tersumbat dan bersin ni seringkali berlaku pada waktu pagi. Kenapa? Sebab macam saya sebut tadi, bila kita sebut resdung ni, dia sama ada alahan ataupun dia radang pada sinus. So bila kita sebut pasal alahan, alahan ni adalah berkaitan dengan persekitaran kita, which is our environment. Selalunya 80% alahan ini berasal daripada debu, habuk hama ataupun kita sebut sebagai dust mites yang ada dekat tilam, lantai, sofa, langsir, bantal kan. Di samping itu juga alahan ini datang pada udara pagi, aircon ataupun shower yang panas. Semua ni menghasilkan alahan yang trigger badan kita untuk menghasilkan satu reaksi alergik lah. Dan reaksi ini dimanifestasi sebagai bersin, blok, sumbat di waktu pagi. Selepas dah alahan ni dah tak ada pada waktu pagi tu, sudah tak ada simptom tersebut. Dan kebanyakan ni udara pagi, macam saya sebut tadi, shower pagi, aircon, bilik tu semua menyebabkan masalah ni. Dia trigger reaksi alergik. So kebanyakannya berlaku pada waktu pagi. Sebab itulah simptom ni pun, simptom ni more common in the morning ataupun pada waktu pagi yang paling kerap. Dalam masa yang sama, doktor, kita juga akan memasuki monsun timur laut. Orang kata musim yang agak lebih dingin lah daripada musim-musim sebelum ini. Dan kita nak lihat juga bagaimana adakah keadaan resdung individu ini akan bertambah buruk ketika persekitaran ataupun cuaca lebih dingin. Adakah ia akan membawa kepada gejala-gejala yang lebih buruk terpaksa dihadapi oleh pesakit-pesakit yang mempunyai simptom resdung ini? Ya, sudah tentunya keadaan sekeliling seperti banjir ataupun kelembapan udara ataupun terdedah kepada hujan. Hujan ni banyak virus ataupun bakteria yang boleh terperangkap dalam air tersebut. Dan keadaan ni bila kita hidu ataupun termasuk dalam rongga hidung kita boleh mengakibatkan masalah, satu, alahan. Nombor dua, apabila alahan ni tak terkawal, dia boleh menyebabkan masalah jangkitan kuman. Dan apabila jangkitan kuman ni merebak ke dalam rongga sinus ni adalah rongga yang normal. Semua orang ada sinus. Bila orang sebut, oh aku ada sinus, dia ada sinus. Memang betul semua orang ada sinus. Tapi apabila rongga sinus ni dijangkiti kuman ni, itulah dimaksudkan sebagai sinusitis ataupun radang sinus. Jadi sudah tentu hidung kita ni tak boleh lari daripada persekitaran. Apa-apa perubahan, contohnya udara yang lembap, udara yang kotor, banjir contohnya yang ada bakteria, semuanya boleh menyebabkan masalah resdung ni lebih teruklah. Sebab hidung kita ni berfungsi untuk satu tulang dalam hidung yang paling penting tu dia humidify, dia filter, dia warm, so dia tapis, dia menyebabkan udara yang kita hidu tu dipanaskan dan dia lembapkan udara kita supaya sesuai udara tu pergi ke paru-paru. So ini fungsi hidung. Jadi setiap udara yang masuk tu dia akan menghadapi 3 proses ni. Dan apabila udara tu kotor, sudah tentu dia akan mengakibatkan proses filter kita ni pun kotor. Proses filter ni kita ni pun boleh menghasilkan reaksi alergi. Sebab udara tu bukannya udara yang bersih, dia kena buat banyak sikit kerja. Dan doktor, apa sebenarnya punca-punca berlakunya resdung? Kita tahu tadi ada beberapa faktor persekitaran itu mungkin trigger berlakunya simptom atau gejala resdung ini. Tapi apa punca munculnya masalah resdung ini dan apa ataupun faktor di sebalik masalah resdung ini? Kita lihat memang sering belenggu rakyat Malaysia, antara salah satu penyakit yang mungkin antara paling common kita lihat kat Malaysia ni. Genetik pun main peranan ke apa, doktor? Ya, boleh. Apabila kita sebut sebagai resdung tadi, macam saya cakap, kita kena bahagikan sama ada resdung ni alahan ataupun radang pada sinus. Kalau alahan, memang betul lah macam kita sebut, memang orang Malaysia ni disebabkan udaranya lembap dan sebab banyaknya dust mite atau debu habuk hama yang berada di Malaysia ni, ramai rakyat Malaysia yang terkesan. Contohnya budak-budak yang bersin, hidungnya sumbat pagi-pagi. Itu memang disebabkan oleh persekitaran ataupun alergik. Radang pada sinus pula yang juga boleh menyebabkan simptom yang sama macam alergik, tapi dia lebih teruk. Dia mungkin ada masalah bau busuk keluar pada hidung, dia mungkin ada masalah tengok cahaya rasa macam sakit mata ataupun sakit pada rongga muka,
pening. Ini bila sinus tu dah ada radang ataupun infeksi. Dan perkara yang menyebabkan infeksi pada sinus ni, satu, alergik yang tak terkawal yang saya sebut tadi. Nombor dua, mungkin ada masalah struktur di dalam hidung yang menyebabkan ventilation ataupun pengudaraan dalam rongga sinus itu terganggu. Contohnya hidung yang tulang di dalamnya sudah terlalu bengkak, ataupun tulang tengah hidung yang bengkok dan dia blok ataupun dia menyebabkan sistem ventilasi sinus tersebut tersumbat. Ataupun ada ketumbuhan misalnya, ketumbuhan seperti kanser yang boleh menyebabkan rongga sinus itu tersumbat. Seterusnya menyebabkan jangkitan kuman. Akan tetapi kalau kanser ni sudah tentulah dia akan datang dengan simptom yang lain. Walaupun ada juga kanser yang simptomnya seperti alergik, tapi kebanyakannya dia akan ada berdarah hidung juga ataupun ada bengkak di kelenjar leher contohnya. Di antara penyebab jangkitan kuman ataupun infeksi pada sinus ini juga termasuklah fungus yang boleh tumbuh di dalam rongga-rongga sinus ini, contohnya ataupun terutamanya pada pesakit-pesakit yang ada masalah sistem imunisasi yang lemah, pesakit kencing manis, pesakit yang menghadapi kemoterapi dan sebagainya. Ada juga masalah sinus ini berasal pada gigi. Gigi, kalau kita tahu, gigi mulut ni, especially gigi atas, dia bersambung dengan lantai sinus kita. So, infection pada gigi, kebersihan gigi yang tak baik boleh menyebabkan infeksi gigi naik ke rongga sinus. So, ini adalah antara penyebab-penyebab jangkitan pada sinus inilah, ataupun kita panggil radang sinus atau bahasa Inggerisnya sinusitis. Baik, banyak lagi yang kita dapat tahu tentang masalah resdung ini dan paling pentingnya apa rawatan dan apa cara untuk mencegah simptom-simptom resdung. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Terima kasih setia bersama kami di Awani Pagi, bincangkan mengenai segala yang perlu anda tahu berkaitan dengan masalah resdung yang kerap kali dihadapi oleh sebilangan rakyat Malaysia. Dan kita bersama dengan Dr. Ahmad Kusyari Khalid, pakar otorinolaringologi, UiTM Private Specialist Center UPSC. Doktor, kita nak terus kepada persoalan sekarang ini. Tadi saya ada baca laporan berkenaan dengan masalah resdung. Orang yang mengalami masalah resdung, kadang-kala mereka ini tidak tahu yang mereka ada penyakit kanser hidung kerana mereka rasakan bahawa ini adalah perkara biasa apabila mengalami masalah resdung. Jadi ini menjadi satu masalah apabila kanser hidung itu dikesan pada peringkat lewat ke apa kan. Jadi bagaimana kita nak atasi masalah ini? Apa yang perlu orang ramai tahu, yang khususnya mereka yang ada masalah resdung, kalau kata mereka ada kanser hidung, perbezaan yang boleh mereka dapat ataupun perlu jalani saringan-saringan tertentu? Itu soalan yang baik. Memang betul macam saya sebut tadi, bila seseorang itu ada contohnya kanser ataupun ketumbuhan dalam hidung, mereka boleh hanya mempunyai simptom seperti pesakit-pesakit yang menghadapi masalah resdung sahaja. Tapi sudah tentulah jika ada ketumbuhan ataupun kanser di dalam hidung ini, dia ataupun pesakit tersebut boleh dapat ataupun ada simptom-simptom tambahan. Contohnya seperti berdarah pada hidung ataupun masalah bengkak pada kelenjar leher contohnya, ataupun hilang deria bau yang lama, ataupun bila kita sebut tadi kalau resdung ni kebanyakan ni disebabkan oleh alahan dan kebanyakan ni disebabkan oleh udara pada waktu pagi. Tapi yang kanser ni dia tak kira pagi ke petang ke malam, jadi bloknya tu berterusan contohnya. Sumbatnya tu berterusan, hingusnya tu berterusan, kan, bersinnya tu pun berterusan, bukan pada waktu pagi saja. Jadi simptom inilah yang perlu dititik beratkan dan perlu pergi kepada sekurang-kurangnya pakar ENT untuk mendapatkan ujian kamera untuk kita masukkan dalam hidung dan periksa rongga hidung tersebut. Ini penting seperti mana yang disebut tadilah, kita tak mahu jika ada perkara yang serius seperti ketumbuhan ini, kita dapat detect pada waktu lewat, di mana apabila lewat ni mungkin ketumbuhan itu sudah pergi pada rongga yang lain dan semakin sukar untuk dirawat. Seperti yang kita tahu, hidung kita ni dia berkait rapat dengan organ yang lain, contohnya mata kita, contohnya organ untuk bercakap, pita suara.
ataupun otak kita pun tak jauh pada hidung. Jadi kanser dalam hidung ni boleh merebak kepada struktur-struktur lain ini dalam masa yang cepat. Akan tetapi untuk banyak juga kita dapat pesakit yang memang datang sebab terlalu terganggu dengan masalah blok ni. Hidung sumbat ni, bersin ni ataupun hingus ni, dia kena bawa 2 kotak tisu hari-hari pergi sekolah. Lepas tu cikgu pun kata dia di samping ada masalah hidung ni, dia alergik atau alahan ni ada juga masalah gatal telinga dengan mata. Mata akan jadi berair, dia akan garu mata selalu. Jadi nak fokus belajar kat kelas pun tak boleh. Dan kita banyak merawat masalah-masalah sebegini juga. Tapi nasihat saya seperti biasa, jika ada simptom yang tak terkawal ataupun ada simptom-simptom tambahan yang saya sebutkan tadi, dapatkanlah nasihat daripada pakar dan jalanilah sekurang-kurangnya ujian nasal endoskopi yang kita panggil. Kita masukkan kamera kecil ke dalam hidung, benda tu tak sampai pun 2 minit untuk kita lihat sendiri ada ke masalah yang bahaya ataupun ini adalah masalah residung disebabkan oleh alahan dan sebagainya. Dan apabila kita sudah menjalani pemeriksaan itu, banyak kaedah rawatan yang kita boleh tawarkan berdasarkan findings ataupun apa yang kita dapat lihat daripada ujian kamera tersebutlah. Ya, Doktor, kami sudah paparkan visual salah satu rawatan yang boleh dijalankan terhadap pesakit yang mengalami masalah residung ini apabila dah capai tahap yang agak serius. Apa rawatan yang dijalankan ini, Doktor? Bergantung kepada penyebab masalah residung tersebut. Selalunya disebabkan oleh kumpulan cecair ataupun nanah ataupun fungus yang berada dalam rongga sinus dalam tengkorak tu. Jadi apabila kita sudah cuba ubat, mula-mula kita bagi ubat dulu. Ubat spray, ubat cuci hidung, antibiotik, ubat untuk kurangkan hingus seperti antihistamin untuk cuba rawat masalah ni. Akan tetapi jika satu ubat yang kita dah bagi itu tidak berkesan ataupun masalah jangkitan pada sinus ni sudah ada komplikasi. Komplikasi ini maksudnya dia sudah pergi ke mata ataupun dia sudah melibatkan struktur yang lain ataupun komplikasi jangkitan kuman pada otak ataupun sebelum kita tahu dah ubat ni tak jalan, memang kita kena lakukan pembedahan kecil lah. Dan pembedahan kecil ni adalah selalunya melalui kamera saja, tak ada parut dekat muka tu, muka tetap cantik. Apa yang kita boleh buat, kita masukkan kamera dan keluarkan apa yang terkumpul dalam sinus tu. Saya ingat antara visual tu ada juga yang dikongsikan, kita boleh keluarkan contohnya fungus tersebut. Kita boleh cuci lendir-lendir atau nanah dalam sinus tersebut. Dan selepas kita cuci tu, kita juga kena pastikan pengudaraan sinus tu baik. Jadi apa saja yang menghalang, contohnya tulang yang sengit, tulang yang bengkak ataupun ada polip ketumbuhan yang bukan kanser ataupun ada kanser, semua ni perlu kita baiki juga, kita keluarkan untuk pastikan perkara itu tidak berulang. Kalau kita dah bersihkan tapi pengudaraannya kita tak tackle, masih sama, square one. Nanti dia boleh dapat lagi masalah ni. Tapi apabila kita dah bersihkan sinus tersebut, kita juga kena pastikan sinus itu tak tersumbat lagi. Apa penyebab tersumbat tu kita kena baiki juga melalui pembedahan kecil ini. Tapi bila kita sebut tentang kanser contohnya, kadang-kadang pembedahan tersebut tidak boleh dilakukan melalui kamera ataupun pembedahan kecil ini. Sudah tentu kalau kanser tersebut besar ataupun telah merebak, kena buat juga satu pembedahan yang ada parut di muka tersebut untuk pastikan semua kanser sel itu dibuang. Ini bergantung pada stage kanser ataupun kanser itu telah merebak atau belum dan sebagainya. Doktor, dalam masa yang sama sudah pasti ramai tertanya-tanya, ada tak rawatan selain daripada pembedahan yang kita tahu kalau sinus tu dah teruk dan sebagainya, ada rawatan yang boleh dilakukan di rumah tak? Rawatan yang betul. Itu yang saya sebut tadi pada mula-mulanya, kita akan bagi dulu antibiotik, kita bagi dulu antibiotik makan ya. And then ubat cuci hidung, macam kita tengok banyak ada jual di farmasi, dia macam air saline dan kita flush dalam hidung tersebut. Masuk hidung kanan, keluar hidung kiri. Masuk hidung kiri, keluar hidung kanan. Supaya air tersebut yang kita alirkan tu dapat bersihkan. Kita harap dia dapat bersihkan lendir-lendir ataupun cecair yang terkumpul dalam sinus ini. Ini boleh dilakukan di rumah. Dan juga ubat spray hidung dan juga ubat antihistamin. Semuanya boleh diambil di rumah. Akan
Akan tetapi apabila pemeriksaan lanjut dilakukan, jika kita dah treat tu dekat rumah tak baik juga, mungkin kita boleh, belum lagi pembedahan, tapi masuk ke ward. Kenapa masuk ke ward? Kita boleh bagi antibiotik tu. Instead of kita bagi makan, kita bagi melalui jarum. Antibiotik makan dengan jarum beza. Jarum ni lebih berkesan. Lebih banyak berkesan kerana dia 100% yang kita bagi tu masuk dalam darah. Kita makan ni hanya beberapa peratus saja diabsorb. Tapi bila kita inject tu, of course, dia lebih berkesan. Itu juga kaedah rawatan yang sebelum kita nak kena buat pembedahan lah. So sometimes ataupun selalunya kita masuk di ward, antibiotik kalau cukup IV ataupun jarum ni 3 dos, banyak sangat bantu dan banyak boleh rawat tanpa perlu melalui pembedahan kecil yang saya sebut tadi. Doktor, dalam masa yang sama juga, apa sebenarnya mitos-mitos yang berlegar dalam masalah resdung ini? Saya dengar macam masalah jerawat salah satu punca resdung. Adakah itu perkara-perkara itu benar? Apa lagi mitos-mitos lain? Dan juga doktor, menjurus daripada mitos-mitos ini, banyak juga rawatan tradisional yang ditawarkan di luar sana. Apa bahayanya dan apa contoh mitos ini? Mitos tentang jerawat disebabkan resdung tu memang betul, kerana jerawat ni dia selalunya ada di kawasan kulit yang belakangnya tu sinus. Kan? Kulit dekat pipi, kulit dekat dahi contohnya, sebab belakang pada kulit tu adalah sinus. Kalau sinus tu tak bersih, ada jangkitan kuman, sudah tentu dia boleh memberi kepada atau membawa kepada gejala jerawat di muka. Dan selain pada itu juga disebabkan oleh masalah alahan yang saya sebut tadi, dia berkait dengan masalah mata gatal, dia berkait dengan masalah kulit pun boleh ada jerawat disebabkan oleh alahan-alahan ni. Lagi mitos yang sangat terkenal kat Malaysia ni adalah ulat-ulat lah. Seperti biasa yang kita tahu, ulat-ulat dalam sinus ataupun dia nak masukkan asap ke dalam sinus untuk keluarkan ulat-ulat ni. Memang boleh ada ulat ni, tapi bukanlah seperti ulat, semua orang ada ulat, tak ada. Jarang kita jumpa ulat dalam sinus ni. Tapi bukanlah kita kata tak ada langsung. Itu yang saya sebut tadi, contohnya fungus. Contohnya kulat ataupun ulat memang boleh ada, tapi bila ada ni memang sudah stage-nya atau tahapnya sangat teruk. Ataupun pesakit tu ada sistem pertahanan badan yang lemah yang boleh menyebabkan ulat ni masuk. Bukan semua orang yang macam kita tahu buat dekat rawatan tradisional ni, ada ulat. Ada ulat. Sebab bukan semua orang, jarang kita jumpa ulat tu. Tapi mitosnya orang Malaysia banyak percaya, kita dah keluarkan ulat tu pada sinus. Sebenarnya sinus yang banyak terkumpul tu adalah cecair, lendir, nanah. Jarang kita jumpa ulat ataupun macam ulat berterbangan yang sebenarnya berkumpul dalam sinus tu, kecuali tahapnya sudah teruk dan sangat jarang sekali. Doktor, yang orang buat rawatan yang asap letak dekat hidung apa-apa semua tu, yang tu salah satunya rawatan tradisional ke macam mana tu? Apa bahayanya juga doktor? Betul. Jadi apa yang selalu dibuat di kedai-kedai, gerai ataupun kita boleh tengok banyaklah di kawasan perniagaan kan, dimasukkan asap. Satu, tiada evidence ataupun tiada bukti secara saintifik yang rawatan ini berkesan, nombor satu. Dan dari segi saintifiknya, asap ni juga dia tak ada kena-mena dengan keluarnya ulat daripada muka kulit tersebut. Sebab kita pun tak boleh nak logikkan macam mana dengan masuk ke asap tu ulat boleh keluar daripada kulit tersebut. Dan bahayanya rawatan ni adalah kita bila dimasukkan tu, dia tidak melihat pada bahagian mana asap tu pergi. Kan? Kita seperti yang kita tahu, daripada hidung ni juga kalau kita salah masuk boleh pergi ke mata. Jadi boleh ada komplikasi lain juga. Kita pun ada dengar baru-baru ni orang buat swab test COVID ni pun ada kes di Amerika Syarikat sampai bocor cecair otak. Sebab saya sebut tadi, rongga hidung ni berkait rapat dengan organ atau struktur lain, mata, otak. Kalau kita just buat benda blindly ataupun kita tak nampak apa yang kita buat masuk ke asap dalam hidung, kita ingat tak kena apa-apa, tapi dia boleh efek pada organ-organ yang saya sebut tadi lah, mata, otak dan seterusnya, menyebabkan komplikasi yang kita tak ingini lah. Akan tetapi banyak rawatan tradisional ni dia memberi kesan yang psikologi pada orang Malaysia ni. Lepas dah buat ni dia rasa lebih baik, lepas dah buat ni rasa lebih okey. Tapi bila ditanya soalan tu pada saya, dari segi saintifiknya dia tak terbukti. Tapi mungkin secara psikologi, persepsi orang rasa dia lebih baik. Ada placebo jadi mungkin. itulah dia.
Dan doktor, secara ringkas ya, kita tahu rawatan tradisional ni agak bahaya, mungkin tiada bukti yang ditunjukkan sehingga kini, tetapi mungkin ada juga nasihat bagi mereka yang sudah tahu, dah dapat diagnos, mereka ada resdung, tetapi mungkin ada tips untuk mereka mencegah sedikit ataupun meredakan sedikit simptom-simptom di rumah. Ada yang menggunakan mungkin diffuser dan juga essential oil. Apa nasihat doktor secara ringkas? So nasihat saya satu, persekitaran kita haruslah bersih untuk mengelakkan debu habuk hama ni berkumpul. Kalau ikut dari segi guideline dia kata cuci cadar setiap 2 minggu, cuci langsir setiap 2 minggu, cuci kapet setiap 2 minggu, sofa setiap 2 minggu. Kerana debu habuk hama ni ada dekat tempat-tempat tadilah. Setiap 2 minggu. Memang bukan senang untuk buatlah, tapi kalau orang tu ada alahan yang teruk, mereka akan buat benda ni. Ya. Kerana dia akan memberi beza Ya, betul. pada mereka. Ya, betul doktor. Bukan setahun sekali ya Fizi tukar cadar, tukar langsir. Terima kasih untuk nasihat itu dan penjelasan yang sangat perinci daripada Dr. Ahmad Khusyari Khalid, merupakan pakar otorinolaryngology UITM Private Specialist Center UPSC. Akhirnya dapat sebut secara betul. Terima kasih doktor untuk penjelasan itu tentang gejala resdung yang sering membelenggu rakyat Malaysia. Kita harap pencerahan itu dapat membantu mungkin menjelaskan juga mitos-mitos yang banyak wujud tentang masalah resdung ini. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nailah Huda. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.